Kejohanan olahraga MSSM kali ke-64 bagi tahun 2024 di Perak Darul Rizwan. Kalau kita tengok montaj tadi, level dia bukan MSSM. Ada api-api. Level tu dah menghampiri Tamasya Sukan C. Macam tu dia punya level MSSM. Tapi yang bertanding ni memang orang kata prospek masa depan Malaysia. Betul. Bukan saja di Sukan C, di pentas antarabangsa lain. Okey, kita nak ucapkan selamat datang kepada dua tetamu istimewa kita hari ini. Iaitu di sebelah saya, Muhammad Firoz, atlet lompat berpagar 110 meter. Atlet bintang dalam pembikinan. Dia dulu minat siapa dulu? Idola. Rizam Shah lah. Rizam Shah. Okey, di sebelah kita ni Cik Alim San. Orangnya manis, senyumnya memang memukau. Bodek ni lebih ni. KPP Unit Pembangunan Kecemerlangan Sukan, khabar Cik Alim? Baik, sihat. Alhamdulillah. Sihat, sihat. Tangan sejuk. Sejuk Tangan orang beriman. Okey, Okey, baik. Studio. Terima kasih. Dua-dua tetamu kita datang ke studio. Kali ke-64 namanya lebih tua daripada kita kan? Betul. Baik. Bagaimana sambutan setakat ini daripada pasukan-pasukan MSSM negeri? Kali yang ke-64 dengan montaj yang sangat hebat tadi tu. Prestige. Sambutan daripada MSSS negeri. Macam mana? Okey, terima kasih Cik Khabar. Terima kasih Suzana. Untuk sambutan, kalau kita nak cerita tentang sambutan kejohanan MSSM ni, dia bukan saja di peringkat Majlis Sukan Sekolah Negeri. Bermulanya sambutan ini apabila kita umumkan tahun lepas di Paroi itu, 2024 tuan rumah olahraga MSSM ialah Perak Darul Rizwan. Di situ titik bermulanya sambutan untuk menuju ke arah MSSM. Okey. Dia akan berlaku di peringkat sekolah. Apabila takwim MSSM dikeluarkan, sekolah akan rancang aktiviti sukan tahunan sekolah untuk mencungkil bakat-bakat baru di sekolah untuk mewakili sekolah dalam kejohanan di peringkat MSS daerah, Majlis Sukan Sekolah Daerah. Daripada daerah, dia akan bertanding dalam kejohanan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Negeri. Negeri pula. Kemudian barulah yang terbaik di negeri itu akan dipilih, akan disaring, akan ditapis untuk mewakili negeri ke kejohanan kebangsaan yang akan berlangsung di Stadium Ipoh, Stadium Perak Ipoh dan juga Stadium Rugby di Ipoh Perak bagi acara Padang di Stadium Rugby. Dan tarikh kejohanan yang kita akan langsungkan kejohanan ini adalah pada 18 hingga 25 Oktober yang akan datang. 2-3 hari lagi. 2 hari lagi. Hujung minggu ni lah akan bermulanya saingan tersebut di Stadium Perak. Yang mana kita akan pertandingkan sebanyak 3 kategori umur. Bawah 12, bawah 15, bawah 18. Lelaki dan perempuan. 90 acara akan dipertandingkan dengan itu yang ambil masa tu. 546 pingat emas akan dipertandingkan. Dan penlibatannya ialah seramai lebih kurang, kalau maksimum lah, maksimum penyertaan adalah seramai 1440 atlet. Itu dengan pegawai atau atlet saja? Itu atlet saja. Atlet saja. Walau bagaimanapun, kita ada had kelayakan. Jadi mungkin angka itu tak capai 1440. Sebab berdasarkan kepada had kelayakan. Contohnya kalau kata lompat tinggi tu mesti melepasi 1.60. So kalau di bawah tu di peringkat negeri, dia tak ada kategori B tak lah. Tak ada. Memang dia ada tu je, lelaki, perempuan, 12, 15, 18. Dan insya-Allah 16 kontingen MSS negeri akan mengambil bahagian lah. So kalau kita tengok di platform sosial media sekarang, melalui Facebook, TikTok, atlet-atlet kita dah banyak berkongsi update status, pecah rekod kat sana, pecah rekod kat sini, kejohanan peringkat negeri. Dan kalau untuk makluman Cik Akbar dan Suzana, dalam tempoh minggu ini adalah minggu persiapan pasukan. Maksudnya latihan pusat kontingen negeri sedang berlangsung. Latihan pusat, okey. Mana di minggu terakhir ni? Minggu terakhir di negeri, semua negeri lah, di 16 negeri. Sebelum mereka akan bergerak pada 18 bulan ke 18 baru mereka akan ke Perak? Ya. 18 daftar dirilah, daftar pada 18 bulan. 19 kita ada pembukaan malam. Kemudian 20 hari bulan baru start event. Yang tadi Encik Adim cakap best of the best tu lah, yang sebelah saya ni lah best of the best. Antara yang best of the best. Firoz, minggu ni dikabarkan persiapan terakhir untuk camp. Awak adalah best of the best daripada mana? Dan akan mungkin nak kongsikan persiapan yang telah dilakukan dan apa aim awak untuk kejohanan kali ini? Jadi MSSM ni 2024 ni MSSM terakhir saya lah. Umur dah 18 kan? Jadi
boleh Mana kira sukan peak age lah untuk Peak saya age, ya, betul. tahun ni. Right. Jadi pastinya saya harapkan dapat terus cemerlang demi kepuasan diri. Alhamdulillah dalam sepanjang kerjaya saya dalam olahraga ni, saya diletakkan dengan coach-coach yang terbaik. Jadi mereka akan sentiasa memantau dan untuk mengekalkan prestasi saya lah. Jadi dia selalu ingatkan untuk komit dalam latihan, jaga pemakanan dan cukupkan rehat. Ya, itu tips yang perlu tips lah. untuk mengekalkan prestasi lah. Tahun ni, sekarang dah bulan nak masuk bulan 11 lah. Sekarang 10 hujung 10 lah. Berapa banyak kejohanan utama yang hari ni, tahun ni yang dah masuk dan apa pencapaiannya? Boleh kongsikan yang paling hebat lah ni. Yang pertama game antarabangsa saya tahun ni, Asian School Game Wow. di Vietnam. Okey. Macam mana? Saya dapat memecah rekod Asian School Game. Tu dia. Sharekan dia punya catatan yang Firoz lakukan. Saya dapat melakukan 13.17 saat di ASG. Bawah 14 sekali. Wah, hebat. Okey, jadi maknanya yang kat Perak ni memang nak all out lah sebab penutup. Ya. Itu kejohanan terakhir Dan selepas itu mungkin akan ini wajah-wajah wakil Malaysia ni kan? untuk ke sukan C, betul? Tapi so kiranya macam untuk Perak ni akan apa kata aim akan untuk menang juara lah. Betul. Yang dalam kondisi saya sekarang, saya rasa saya boleh buat catatan peribadi baru. Jadi memang all out lah di MSM ni. Okey, Cik Alim, pada pandangan Cik Alim, apakah strategi yang boleh membantu dalam usaha untuk meningkatkan atlet murid KPM? Okey, di dalam modul pembangunan sukan di KPM, khususnya di bahagian sukan, kurikulum dan kesenian, kita ada 3 peringkat ataupun 3 fasa proses lah. Bermula daripada program penggalakan, kita katakan penggalakan sukan, kemudian program pembangunan sukan dan akhirnya ialah program kecemerlangan sukan. Itu fasa-fasa modul pembangunan sukan di peringkat KPM, yang mana program-program penggalakan ini berlaku di sekolah. Kita ada lebih kurang 10,230 buah sekolah di seluruh Malaysia yang mana di sekolah-sekolah ni memang akan berlaku sukan tahunan. Akan berlaku sukan mentadesa, sukan tara dan sebagainya. Kalau Cik Akbar dulu masa sekolah pun akan tunggu-tunggulah hari sukan betul. sekolah ni. Saya tahun pertama minta ini. Semua sekolah insya-Allah dia akan laksanakan sukan tahunan. Daripada situlah kita akan cungkil bakat-bakat yang terpendam di sekolah untuk diketengahkan di peringkat pembangunan. Okey, di fasa pembangunan ni kita ada pusat latihan daerah di bawah program PLD, di bawah program sukan prestasi tinggi sekolah. Kita ada sekolah sukan negeri di semua negeri kecuali Putrajaya lah setakat ni. Belum ada sekolah sukan negeri. Yang mana di peringkat pembangunan ini pusatnya di SSN dan juga PLD, dan dari segi programnya ialah Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Daerah, Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Negeri dan juga kita laksanakan program Liga Sukan KPM yang mana kita ada 4 sukan setakat ni lah. Sukan KPM. Liga Sukan KPM yang melibatkan semua sekolah sukan negeri dan juga PLD terpilih di Putrajaya. Okay, yang melibatkan sukan olahraga, bola sepak, bola jaring dan juga sepak takraw. Ini sukan pilihan yang mana semua sekolah sukan negeri ada program-program ini. Dan akhir sekali daripada atlet-atlet yang kita bangunkan di peringkat negeri dan daerah inilah kita pilih, kita tapis dan kita bawakan ke Sekolah Sukan Malaysia sebagai program kecemerlangan di peringkat KPM. Dan di peringkat kecemerlangan ni, kalau kejohanan kita ada ni lah Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia. Kita ada 24 jenis sukan termasuk olahraga, dan atlet terbaik itu kita tempatkan di Sekolah Sukan Malaysia. Okey. Setakat ni kita ada Daripada MSSM ni, yang terbaik kita akan tempatkan di Sekolah Sukan Malaysia. Dan di sinilah, contoh macam tadi Firoz kan, kita akan pilih, kita akan bawa ke kejohanan-kejohanan di peringkat antarabangsa. Antaranya Asian School Game lah. Yang mana kita sebagai ahli ASEAN, kita ambil bahagian dalam tu lah. Kejohanan Asian School Game. Kalau daripada segi kerjasama dengan agensi luar, bagaimana Cik Alim boleh kongsikan? Alright, dari segi kerjasama dengan agensi, memang kita tak boleh lari. Maksudnya KPM tak boleh bergerak sendiri, kita tak boleh bangunkan sendiri, kita kena ada kolaborasi dengan agensi-agensi yang utamanya contoh Majlis Sukan Negara, di mana kita memang di dalam jawatankuasa kerja untuk sukan-sukan di peringkat MSN,
Dan buat masa ni pun memang kita bekerjasama erat dalam program-program khas. Kalau Cik Akbar tahu, kita ada program NFDP, Ada, tahu? National Football Development Program, Ya. National Hockey Development Program, rugby, and yang terbaru ialah bola jaring. InsyaAllah future akan ada untuk atletik pula. Itu kemungkinan akan berlaku. Yang akan berlaku. Alright, itu dengan MSN. Kemudian dengan Kesatuan Olahraga Malaysia juga kita mendapat kerjasama yang baik setakat ini. Terima kasih kepada Datuk Seri Presiden yang mana kejohanan MSM olahraga ini diiktiraf oleh KOM, yang mana pencapaian atlet di kejohanan MSM akan dijadikan platform untuk pemilihan atlet mewakili Malaysia dalam SEA Youth yang akan berlangsung pada November nanti. Untuk mewakili Malaysia di bawah KOM ke kejohanan olahraga Asia Tenggara lah, kita panggil SEA Youth di Kota Kinabalu nanti pada bulan November. Kemudian yang ketiganya dalam jawatan kuasa peringkat tertinggi ataupun high level committee yang dipengusikan sendiri oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri kita Datuk Seri Zahid Hamidi yang melibatkan 3 kementerian, KBS, KPM dan juga KPT. Dan dalam HLC ini memberi fokus khusus kepada sukan olahraga, renang dan juga tempur yang mana banyak memberi impak, memberi pingat kepada Malaysia untuk kejohanan-kejohanan termasuk. Diberikan perhatian lebih. Ya, akan diberi perhatian lebih dalam sukan-sukan tersebut. Okey, kemudian dari segi penaja, of course memang kita bekerjasama lama dengan Milo sejak bermulanya MSM. Itulah rakan strategik, rakan penaja kita yang utama yang membantu semua 24 sukan kita, termasuklah sukan olahraga. Dan yang terbaru sekarang ni ASNB, Amanah Saham Nasional Berhad juga turut join dalam kejohanan MSM, yang mana inilah julung-julung kalinya pemenang-pemenang olahraga, pemenang-pemenang kejohanan MSM pingat dapat saham, dapat insentif dalam bentuk unit amanah. So dalam secara tak langsung kita menggalakkan atlet kita untuk menabung. Okey, itu daripada ASN. Dan of course yang terakhir ialah media lah. Rakan media kita tak boleh lupa. Maestro Arena antaranya. Saya tak sebutlah, Cik Akbar dah sebut. Okey. Rakan media memainkan peranan penting dalam kejohanan MSM. Kalau sebelum ni kita ada penaja dalam bentuk media coverage, live streaming untuk sukan-sukan MSM. Antaranya Sinija TV, kemudian rugby online, bola rotan untuk takraw. Bola rotan ya. Banyak lagi lah, kita tak boleh sebut semua. Tetapi untuk kejohanan olahraga tahun 2024, terima kasih kepada pihak Astro yang akan berkampung di Ipoh selama kejohanan. Kemudian kita juga ada Inotech yang akan buat live streaming. Dan yang terkini ialah pihak Didik TV, NTV7 lah yang akan bersama untuk buat media. Untuk membantu, mempromosi, memaklumkan kepada semua peminat-peminat sukan olahraga di seluruh Malaysia lah. Boleh datang pergi tengok. Ya, boleh tengok, kalau tak pergi stadium pun boleh tengok boleh live. Tengok kan, Okay, baik. Firuz, sudah pasti ada tekanan sebab tadi awak cakap nak sasarannya sangat tinggi Jadi ada tekanan tak? Jadi untuk MSM ni saya tak letak tekanan pada diri. Dianggap pilihan atau tak, saya tak fokus pada tu. Tak kisahlah kalau ada siapa nak cabar pun. Yang penting saya akan terus mengejar cecatan peribadi saya yang nak buat di MSM ni. Dan saya rasa saya dah buat persiapan yang baik. Pencabar rasanya daripada mana? Yang kalau tengok semua negeri yang ada cacatan masa tu, saya tengok Johor dengan Terengganu tak silap saya. Johor dan Terengganu jaga-jaga Okey. Sebelum kita berakhir, mungkin nak kongsikan harapan kepada kejohanan ini daripada Firuz. Harapan untuk memberikan yang terbaik atau bagaimana? Of course takkan nak yang terbaik. Jadi mungkin nak sekalinya berjalan lancar, ada nak titipkan sebarang pesanan kepada family ataupun kepada rakan-rakan datang tengok ke macam mana? Yang pasti minta insya-Allah harap semua berjalan dengan lancar. Minta doakan Firuz. Doakan saya. Okay, Cik Alim, very short and brief. Okey, harapan. Akhir kata daripada saya ingin nak mengucapkan banyak terima kasih terutamanya kepada Yang Berhormat Menteri Pendidikan YB Fadlina Siddiq, kemudian YB Timbalan Menteri, pengurusan tertinggi KPM, khususnya Jabatan Pendidikan Negeri Perak yang menjadi tuan rumah pengelola. Terima kasih banyak-banyak di atas komitmen semua guru-guru yang telah bertungkus lumus 100%, dan kita harap kejohanan ini dapat berlangsung dengan jayanya bagi edisi yang ke-64. So kejohanan olahraga kali ke-64 2024
majlis perasmiannya pada 19 Oktober jam 8 malam di Stadium Perak. Sabtu. VIP-nya adalah YB Wong Kah-Wah, Timbalan Menteri Pendidikan. Majlis penutupan kejohanan pada 24 Oktober juga di Stadium Ipoh Perak jam 4 petang, yang mana Tuan Haji Azman bin Adnan, Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, akan turun merasmikan majlis penutupan. Dan harapan saya, saranan saya kepada semua peminat sukan olahraga tanah air, khususnya yang berada di Ipoh Perak, saya mengalu-ngalukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan beramai-ramai ke kejohanan olahraga MSSM kali ke-64 tahun 2024. Majulah sukan untuk negara. Geng-geng Ipoh, selepas anda disajikan dengan STL, kali ini MSSM pula. Take turn setiap minggu. Okey, all the best kepada Firoz. Selamat berjaya. Cik Alim. Semoga sekalinya bila lancar nanti. Kita dapat banyak pencapaian terbaik daripada atlet yang bertanding.